Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terima kasih pada Ustaz pengurusi majlis yang saya muliakan, Tuan Mudir Madrasah, guru-guru, Ustaz dan Ustazah, seterusnya tetamu-tetamu muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan bila sebut tentang Sya'ban, dan kita berada pada 15 yang akhir di dalam bulan Sya'ban, dah nak masuk kepada penghujung Sya'ban. Dan bila sebut penghujung Sya'ban, maknanya kita dah nak masuk kepada Ramadan Al-Mubarak. Jadi 3 bulan ini merupakan bulan yang istimewa daripada bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita telah melepasi bulan Sya'ban separuh, dan juga kita telah melepasi kesemuanya bulan Rejab. Jadi dalam bulan Rejab dulu kita membicarakan banyak persoalan tentang Isra' dan Mi'raj. Dalam bulan Sya'ban kita membacakan tentang nisfu Sya'ban. Dan dalam bulan Ramadan nanti kita bercakap tentang Lailatul Qadar. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan pada setiap bulan ini, tuan-tuan. Dalam bulan Rejab ada keistimewaannya. Ya, seperti mana kata-kata bulan Rejab ini bulan Allah. Bila sebut bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Dan yang ketiga bulan Ramadan adalah bulan kita semua. Walaupun ada hadis, ada orang yang mempertikaikan kesahihan kata-kata itu, tetapi kita boleh mengambil sebagai pengajaran. Ya, mengambil peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan-bulan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Ta'ala tanya kepada kita, Allah Ta'ala soal pada kita, alam, tidakkah kamu melihat? Alam tarau, tidakkah kamu melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala sakhara lakum, memudahkan bagi kamu semua. Allah guna perkataan lakum, Allah tak guna perkataan sakhara laka. Allah guna perkataan sakhara lakum, maknanya kepada kamu semua. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawat, apa-apa urusan kamu di langit, wal ard, dan urusan kamu di bumi. Jadi Allah tanya kepada kita, tidakkah kamu melihat urusan kamu di langit dimudahkan, dan urusan kamu di bumi ini juga dimudahkan. Inilah dia kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain tak nampak, tuan-tuan. Umat-umat lain tak dapat kemudahan ini. Saya datang dari Ipoh ke Singapura ni, tuan-tuan, 1 jam 40 minit je. Kalau naik kereta berjam sampai, mau 6 jam 7 jam. Tapi dengan kapal terbang, urusan saya di langit naik kapal terbang 1 jam lebih. Itu pun naik Fokker, naik Firefly. Naik Firefly slow, Firefly. Belum saya naik lagi Airbus 380. Saya tak naik jet lagi. Saya baru naik Firefly. 1 jam setengah saja masa diambil. Kita nak buat ibadat pun, tuan-tuan, sekarang kita jadi urusan yang sangat mudah.
Dulu kalau kita nak pergi haji 6 bulan, 8 bulan baru boleh buat haji. Sekarang 8 jam dah sampai Jeddah. Ada sahabat saya daripada Masjid Sultan, bekas imam Masjid Sultan. Dia bawa datang pada saya sebab nak hadiahkan pada saya sijil masa dia buat haji tahun 1968. Dia dapat sijil apa? Sijil marhaban. Dia jadi johan marhaban atas kapal haji tahun 1968. Tuan-tuan boleh bayang tak nak buat haji sampai boleh buat pertandingan marhaban dalam kapal haji? Tak ke pelik tu? Yang saingnya siapa? Tun Razak Husin. Masa itu Encik Abdul Razak Husin rupanya timbalan, rupanya Perdana Menteri selepas itu. Tuan-tuan, sekarang nak pergi haji, subhanallah, mudahnya urusan kita. Mana ada umat Nabi dulu boleh buat haji naik kapal terbang? Ada umat Nabi lain boleh naik kapal terbang, rehat, tidur. Siap dia tanya lagi, nak guava, kopi, teh, mango. Boleh tanya lagi pramugari tu, sikit punya baik je. Kita minta, saya tarik satu. Kena ada orang tua ni, yang tak ada kau minta. Kita duduk saja, tak payah buat apa sampai Allah kata urusan kamu dimudahkan di langit. Sekarang tuan-tuan kita semua ada handphone. Dulu mana ada handphone macam kita. Sekarang handphone, Masya Allah. Nak dapat maklumat semua di handphone. Nak tengok TV, nak tengok waktu berbuka puasa, nak tengok apa pun di handphone sekarang. Bayangkan kalau tuan-tuan kita masih pakai lagi telefon yang ada wayar tu. Boleh bayang tak macam mana petang ni? Masing-masing bawa handphone ada wayar. Berserabut wayarnya. Mana wayar aku pula ni dah 6 jam tak habis sila lagi. Tapi kita hari ni tuan-tuan ada telefon. Allah uruskan urusan di bumi pun mudah pada kita. Kita ada kenderaan, kita ada rumah, kita ada bangunan, kita ada macam-macam. Yang umat Nabi dulu tidak ada, tuan-tuan. Mana ada umat zaman dulu-dulu naik kereta, naik motosikal macam kita? Nak dibandingkan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Kalau Nabi Musa datang tengok pun dia terkejut. Kenderaan apa ini? Binatang apa ini? Dia pun pelik datang. Tak ada zaman dia. Tapi kita Allah Ta'ala mudahkan sungguh-sungguh. Pakaian kita. Cuba tengok pakaian kita macam-macam. Ni yang kita datang hari ni. Pakaian punya banyak. Ini yang kita pakai. Yang di rumah. 6 almari. Tudung saja 6 almari. Bayangkan. Boleh jual bandar tau. Kain pelekat kita. Ya Allah. 100 helai. 10 helai. Ayah tengok. Betapa mudahnya pakaian kita hari ini Allah Ta'ala bagi. Sebab itu apa yang Allah nak daripada nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, tidak ada benda lain yang Allah Ta'ala minta melainkan beribadat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku berikan, aku tambahkan lagi nikmat pada kamu. Yang Allah nak daripada nikmat yang ni satu je. Allah nak kita syukur. Dan apakah makna syukur? Syukur maknanya ialah menambahkan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang berada dalam bulan-bulan yang sangat banyak kelebihan dia untuk beribadat. Sekarang kita berada dalam fasa yang kedua, bulan Sya'ban. Bulan ini tuan-tuan yang doa kita ni mustajab. Dalam bulan ini doa kita ni adalah doa yang mustajab, yang Allah terima, yang Allah angkat doa kita. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada beberapa golongan yang pada malam pada bulan Sya'ban ini yang tidak terangkat amalan dia. Yang ni yang kita takut. Yang beberapa orang yang amalan dia tak terangkat. Bila mati tuan-tuan tak terangkat amalannya. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan terbuka pintu langit kepada mereka.
wala yadkhulul jannah, dan mereka takkan masuk dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru mereka boleh masuk syurga. Jadi tuan-tuan ambil unta, ambil jarum sebatang, suruh unta termasuk dalam lubang jarum tu. Boleh ke unta masuk? Jawapannya tak boleh. Maka golongan ini pun tak boleh masuk syurga, melainkan bertaubat dengan taubat nasuha. Golongan mana? Nombor 1, golongan yang dipanggil sahir. Golongan yang melibatkan diri, yang terlibat dalam kumpulan yang dipanggil kumpulan sihir, yang mengamalkan sihir. Orang ini, golongan syirik. Tuan-tuan, walaupun kita hidup di zaman moden, sihir masih berjalan. Sihir ini akan berada sampai kiamat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang sihir. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sihir itu diajar daripada sejak zaman Nabi Sulaiman oleh dua makhluk yang bernama Babil, yang bernama Harut dan Marut, dan dia akan berlarutan sampai sekarang. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab Al-Quran itu bertahan sampai kiamat, maka sihir pun akan ada sampai hari kiamat. Kerana ada orang kata, Ustaz, dalam bulan Ramadan nanti sihir jalan ke? Sebab hantu kena rantai, setan kena rantai, kata dia. Tuan-tuan, apa dia sihir? Benda yang menyalahi adat, benda yang menyalahi kebiasaan, benda yang menyalahi kebiasaan. Biasanya tak berlaku, tetapi berlaku. Itu dipanggil sihir. Benda yang menyalahi kebiasaan. Bila perkara yang menyalahi kebiasaan itu kita tuntut, kita belajar, maka dia ada syarat-syaratnya. Saya pernah jumpa dengan orang yang mengamalkan sihir. Satu perempuan yang mengamalkan sihir. Dia cucuk, dia suntik susuk di muka dia. Dia datang dengan suami dia, minta saya keluarkan susuk dari wajah dia. Saya kata, saya tak pandai susuk musuk ni, saya tak pandai. Saya tak pandai akak. Akak pergi cari balik orang yang masukkan susuk dalam muka. Dia cakap pada saya, Ustaz, orang tu dah meninggal, Ustaz. Macam mana saya nak buat, dah meninggal? Saya kata, kalau begitu akak kena melanggar pantang dia. Langgar pantang susuk, tak boleh makan pisang mas. Makan pisang mas. Pantang susuk, tak boleh ziarah orang yang mati. Lepas ni pergi ziarah. Pantang susuk, tak boleh pergi kubur. Lepas ni pergi kubur. Tuan-tuan, ada 19 batang jarum susuk di muka dia. Ini kepercayaan sihir. Dia merasakan bahawa dimasukkan jarum, wajahnya akan menjadi berseri. Dia hanya boleh memperdaya orang yang tidak beramal dengan Quran. Kalau kita beramal dengan Quran, kita boleh cam mana dia orang yang mengamalkan sihir. Sopalah ada restoran-restoran yang mengamalkan sihir. Sebab itu kadang-kadang kita di rumah tak teringat makanan isteri, kita teringat makanan dia. Yang isteri masak tak ada diusik. Tengok muka isteri cantik tapi tak seronok tengok. Dia lebih suka duduk di kedai lah. Tak apa menariknya tak. Tengok muka, tengok bola Itali lawan Spanyol, Spanyol lawan Itali. Padahal dia boleh tengok di rumah dia, tapi tak ada tarikan dia. Tak boleh balik kerja singgah. Asal singgah aja balik kerja. Tak tahu sebab apa. Itu kadang-kadang dia mengamalkan sihir. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok, kalau Allah izinkan amalan sihirnya, makhluk
yang kencing di dalam lauk-lauk dia itu. Kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok ada makhluk-makhluk yang memanggil-manggil orang di dalam kedainya. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, saya bagikan ayatnya. Nak tengok ke? Tuan-tuan boleh baca daripada surah At-Taubah. Ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Tuan-tuan baca Al-Fatihah 7 kali. Tuan-tuan bacalah surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan sapu kat mata tuan-tuan. Kalau Allah izin, tuan-tuan boleh nampak. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok, selepas tuan-tuan baca tak ada apa pun, masuklah. Tapi kalau Allah izinkan nampak, kalau nak masuk pulanglah. Selalunya yang tuan-tuan nampak, dia kencing dalam lauk-lauk dan juadah-juadah. Ini sihir tuan-tuan. Orang panggil sihir pelaris. Kita ingatkan lauk dia betul-betul sedap. Rupa-rupanya tuan-tuan ada benda lain yang digunakan untuk memanggil orang. Ini sihir. Termasuk sihir ialah boleh menjadikan orang lain itu dalam keadaan sakit. Saya ada satu sahabat yang mengeluarkan pisau cukur daripada mulut dia. Dia ni sakit berubat, minum air tepuk di belakang dia, minum air tepuk di belakang dia, keluar pisau ni. Pisau cukur keluar, berdarah-darah tuan-tuan. Macam mana boleh pisau duduk dalam badan? Itulah benda pelik. Macam mana pisau boleh duduk dalam tengkuk? Itulah benda pelik. Itulah nama dia sihir. Sihir ini akan ada sampai bila-bila. Maka orang yang mengamalkan sihir ini, dalam bulan Sya'ban ini, dia baca Yasin ke, dia sedekah ke, dia berpuasa ke, dia berdoa ke, tertutup pintu langit pada dia. Sehinggalah dia stopkan amalan sihir dia itu. Dia pergi amalkan ilmu pengasih. Dapat sebotol minyak senyonyong dapat. Pergi ambil tu, dekat Kelantan tu. Naik bukit, turun bukit, jumpa. Harga 2,000. Dia calik dekat satu perempuan. Perempuan tu pun malam-malam mengigau. Abang Kasim. Abang Bidin. Maka sekarang perempuan itu dah jadi isteri kita. Tapi kita tak cakap dengan dia. Kita tak buang lagi botol senyonyong tu. Kita tak humban lagi. Tak taubat lagi. Selama itulah amalan kita tergantung di awang-awangan. Datang Sya'ban, datang Ramadan, datang Sya'ban, kita baca Yasin. Datang Sya'ban, kita puasa sunat. Tak dapat apa tuan-tuan. Sebab kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Yang kita takut kadang-kadang kita mengamalkan sihir. Kadang-kadang kita tak perasan kita mengamalkan sihir. Ada orang yang terkena santau, pawangnya berikan cincin. Dia kata kamu pakai cincin ini, insya-Allah santau takkan menyerang kamu. Maka dia pun beramal dengan cincin ini. Dia pegangnya, dipakainya, tak boleh lepas daripada tangan dia, daripada jari dia. Maka orang ini juga syirik pada Allah. Kerana mengatakan bahawa cincinnya itu boleh menolak sesuatu bala. Sedangkan yang boleh menolak atau tidak menolak hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'. Yang boleh menolak hanya Allah. Bukannya cincin, bukan tangkal. Bukan tangkal juga. Sebab ada orang yang percaya bahawa tangkal boleh mengelak, boleh mengubah. Tangkal boleh memberi manfaat dan sebagainya. Ada yang percaya bahawa tangkal boleh menyedapkan suara. Ada, tuan-tuan. Ada seorang suami yang datang jumpa saya. Dia kata isterinya minta cerai. Saya kata kenapa isteri minta cerai? Adalah perselisihan faham sikit ustaz. Saya kata macam inilah. Bawa isteri datang jumpa saya, kita bincang. Maka dia pun bawa isteri dia. Datang anak-anak dia 3-4 orang. Suami tinggalkan isteri dan anak-anak dia.
Saya panggil akak. Kenapa akak minta cerai? Dia jawab dekat saya, Ustaz, macam mana saya tak minta cerai? Suami saya kerja shift malam. Tapi tiap-tiap malam dia balik. Saya ingatkan dia tu suami saya. Bila balik ke rumah, dia tak cakap. Bila balik rumah, dia diam. Dia tarik tangan saya ke bilik. Jadi kami melakukan hubungan suami isteri. Yang peliknya, dia tak cakap, badannya sejuk besi. Tiap-tiap malam dia balik. Nanti suami saya balik subuh. Saya tanya pada suami saya, bila awak balik? Bukankah awak dah balik pukul 12 malam? Suami dia kata, aku baru balik pukul 8 pagi ni. Habis tu yang pukul 12 tu siapa? Ustaz, bayangkan Ustaz, rupa-rupanya ini amalan suami saya. Suami saya ni orang yang lemah tenaga batin. Dia pergi menguruk dekat satu bomoh berikan dia satu amalan. Maka dia pun beramal dengan amalan bomoh tadi. Memanglah sihat batinnya. Memang sihat batin dia. Tetapi dalam sihat-sihat itu, ada lembaga lain yang menyerupai suami ni menyetubuhi isterinya. Ustaz bayangkan kalau Ustaz kena setubuh dengan hantu macam. Bro apa saya pula. Mak Ustaz tak sakit hati ke? Saya kata kalau saya jadi akak, saya pun sakit hati akak. Ustaz bayangkan. Yelah, saya tak boleh bayangkanlah macam mana, tapi tahu bola rupa dia. Jadi ini tuan-tuan, ada orang yang nak sampai tahap macam itu. Syarat dia apa? Yang kamu punya sihat. Yang kamu punya sihat. Tapi habuan dia, hantu raya ni, kamu kena izinkan bersubuh dengan isteri kamu. Ini tuan-tuan, tak gila nama ni, tak gila. Bukan gila lah tuan-tuan, ni dah betul gila babi lah tuan-tuan. Udah sampai satu tahap dah kronik sangat dah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan pada bulan Sya'ban yang mulia ini, ialah golongan yang mengamalkan sihir. Jadi tuan-tuan, kalau kita di sini ada amalan-amalan sihir, termasuklah amalan sihir itu ialah tangkal, ubat guna-guna, ubat pelemah, ya, ubat yang untuk merapatkan suami isteri yang tidak betul pada syarak, ataupun satu benda yang boleh merenggangkan hubungan suami isteri, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, maka ini adalah sihir. Termasuklah juga sihir itu ialah pukau, santau dan sebagainya. Yang tuan-tuan jangan cakap zaman sekarang tidak ada santau. Ada lagi tuan-tuan. Dan kita boleh kenal orang yang terkena santau. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau dah teror sangat orang Melayu ni santau-santau, kenapa tak disantaunya Ustaz orang-orang yang bunuh orang Islam di luar negara tu? Hantarlah santau juga tempat-tempat lain. Nak buat macam mana? Tak sampai ke mak ni. Santau tu kena beli tiket ke terbang ke mak tu. Jadi kita je dekat-dekat ni naik kereta pun sampai. Tuan-tuan, orang yang terkena sihir kita boleh kenal. Yang pertama kita boleh kenal, ya, apabila dia susah tidur malam. Bila dia dah tidur malam, dia senang pula jaga malam. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang terkena sihir ialah apabila datang maghrib macam kita ni, pukul 6, 6.30, pukul 7, dia akan datang mengantuk sangat. Menguapnya tak berhenti sampai keluar air mata dia. Selepas habis maghrib, selepas habis isyak, dia tak mengantuk lagi. Dia hanya mengantuk sekarang. Jadi siapa yang sekarang ni menguap, pom-pom tu dah terkena sihir tu. Pergilah jumpa dengan ustaz buat rawatan sekarang juga tuan-tuan. Yang keempat, tanda-tanda orang yang terkena sihir ialah, saya dah kata dulu, di kukunya ini berwarna putih, hitam. Kuku yang dekat dengan
isi kita ni yang bahagian bawah ni berwarna hitam, kuku ni. Sekarang warna putih tak? Sekarang warna putih. Kalau warna putih itu sihat. Tapi kalau hitam di bahagian bawah, hujung bawah kuku, itu tanda-tanda terkena sihir. Tapi kalau satu saja jari yang hitam, itu terkapit pintu. Dia lain. Dia hitam ni ke semua jari. Okey, kalau satu jari aja, ni terkapit pintu. Tak lama lagi gugur lah kuku ni. Okey, hitam di bahagian bawah. Kalau hitam di bahagian atas, itu tandanya sudah sampai masanya untuk dipotong. Boleh faham? Yang kelima, tanda-tanda orang terkena sihir, malamnya mimpi yang menakutkan. Mimpi kena cekik, kena bunuh, mimpi kena patuk ular. Mimpi di patuk ular tu bukan orang nak Minang, maklum oi. Umur dah 98. Entahlah makcik semalam mimpi patuk ular gitu dia. Siapa nak Minang makcik? Bro, dia pun dah 94, macam mana cerita? Itu tandanya sihir. Ya, tanda sihir. Mimpi kena kejar rimau, mimpi kena bunuh dengan orang. Ini adalah mimpi-mimpi sihir. Termasuklah bermimpikan lembaga hitam. Tak kira lah lembaga hitam tu pakai jubah ke, tak pakai apa ke, macam orang minyak ke apa ke, maka itu adalah tanda-tanda terkena sihir. Baik, tuan-tuan, itu yang pertama, orang yang terlibat di dalam sihir. Yang kedua, orang yang ditolak amalan dia di dalam bulan yang berkat ini, bulan Syaban ini, ialah orang yang hasad dan dengki. Sebab itu Nabi pesan pada kita, wala tahasadu. Jangan kamu hasad menghasad sesama kamu. Jangan kamu mendengki kamu. Kerana pada bulan Syaban ini, tuan-tuan, Nabi sebut tentang kelebihan berpuasa. Awal Syaban, pertengahan Syaban, dan di akhir Syaban. Bila sebut puasa awal, tengah dan akhir ini, kelebihannya apa? Kelebihannya mendapat pahala seolah-olah beribadat 70 orang Nabi. Kelebihannya seolah-olah dapat orang yang beribadat 70 tahun orang yang beribadat. Dan seolah-olah orang yang mati syahid 70 orang, tuan-tuan, yang mati syahid. Ini kelebihan beribadat awal, tengah dan akhir pada Syaban. Sebab tu kita ambil puasa. Kita puasa orang itu buat. Kalau ada orang kata bid'ah ke apa ke benda, lantak dia lah, tuan-tuan. Benda khilaf. Kita nak bincang masalah bid'ah sampai bila pun tak selesai. Kamu tak nak puasa, sudah. Kita orang nak puasa. Kamu tak nak puasa, sudah. Bukannya salah pun puasa. Sebab hari ni kita ni semua benda sebut bid'ah. Pelik, tuan-tuan. Kalau dah semua bid'ah, tak adalah amalan kita. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, Rasulullah mana ada qada semayang? Kenapa kita nak qada semayang? Saya kata memang Rasulullah tidak qada, sebab Nabi tak pernah tinggal solat. Mana ada Nabi tinggal solat main bola? Mana ada Nabi tinggal solat masa muda-muda lantik je Nabi? Tak ada. Kita dulu jahil banyaknya. Banyak jahil, Ustaz. Oi. Berapa harakat oi tu? 8, tuan-tuan. Maknanya banyaklah semayang tu tinggal. Kita ni banyak tinggal semayang, Ustaz. Oi. Zaman remaja dulu, Ustaz. Oi. Bila dia marah, oi tu pendek sikit. Nak buat macam mana dulu kita silap. Kita tak ambil berat tentang solat. Tak ambil berat. Sekarang baru orang ambil berat. Sejak ada peningkatan agama, pengajian agama, banyaknya pengajian agama sekarang, banyaklah kuliah-kuliah sekarang, baru kita ambil berat tentang solat. Alhamdulillah. Malah sekarang lagu tentang solat pun orang dah suka dah sekarang. Lagu mengajak solat. Tunggu sebentar,
Solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut cara Rasulullah. Lagi lebat hujan. Dia mengajak kita solat, bagus. Saya suka lagu ni walaupun agak sengau. Penyanyinya yang sengau, tak sengau pun sengau lah. Janji dia agak ajak sembahyang. Dulu dia penyanyi dandut. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Tu dulu. Sekarang dah berubah dah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, nanti jadilah tuan-tuan. Sengau-sengau pun sengau lah. Sebenarnya sengau lah sedap. Tak saya pergi Mekah, imam Masjidil Haram semua sengau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Beramai orang ikut tuan-tuan, sengau juga. Tak ada masalah dengan sengau. Jadi suara tu digunakan untuk beribadat. Sekarang tuan-tuan baru kita insaf, baru kita taubat. Baru kita taubat, ya Allah, banyaknya aku ni, ya Allah, banyaknya aku ni, ya Allah, tinggalkan solat. Qada lah. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi, wattabi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Hendaklah kamu mengikuti kejahatan yang kamu buat dengan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa kamu. Nabi kata, lepas kamu buat jahat, kamu taubat, dan hendaklah kamu buat kebaikan, dan Allah akan hapuskan dosa kamu. Dia bukan boleh taubat je tuan-tuan. Kalau taubat senang lah. Buat dosa banyak-banyak, agak-agak nak mati besok taubat. Tak tuan-tuan, tak. Taubat ini mula-mula stop. Berhentikan benda maksiat yang kamu buat. Stop. Imsak. Tak boleh lah. Apa yang memnuk, dah tutup. Nombor 2, menyesal. Nombor 3, berazam takkan buat lagi. Nombor 4, hendaklah memperbaiki dan menggembalikan hak-hak orang dan hak-hak Allah yang kita dah ambil, yang kita dah buat tak betul. Kalau kita bertaubat sebab kita tak bayar hutang, wajib kita bayar hutang. Senanglah kalau taubat. Saya ada hutang Pak Leman dalam $1,000. Bila? 2000, tahun 2000 dulu. Pak Leman pun dah mati. Saya pun taubat je lah. Tak aci. Kena cari waris Pak Leman, pulangkan balik $2,000, $1,000, pulangkan balik. Itu taubat. Dulu, masa dulu-dulu, kita balik daripada sekolah, lalu dekat satu rumah orang ada pokok mempelam dulu. Tahun 60-an. Bawa beg sekolah, balik sekolah. Jalan-jalan, hoi, jalan. Kita semua gembira, bawa lagu 40 penyamun. Tiba-tiba nampaknya buah pelam. Dia pun ambil, dipetiknya buah pelam. Lari, bum. Yang ini tuan-tuan boleh tengok cerita Isi Neraka 1962. Lagunya Chan Mali Chan. Buat kat Singapura lah filem tu. Dekat pantai apa ke? Chan Mali Chan katipong payung. Buat apa, duduk saja-saja. Lebih baik jadi macam kita, merompak, menyamun. Itu dia tuan-tuan. Lagu Chan Mali Chan tu. Cerita Isi Neraka Ahmad Mahmud dengan Sa'diah tuan-tuan. Sekarang kita curi buah pelam tahun 60-an. Bila kita dah umur 60, baru kita insaf. Taubat. Cari balik tuan punya pokok. Jumpa anak dia. Mana pakcik ni, bapak kamu mana? Oh, dah lama dah meninggal. Saya dulu ada makan curi buah pelam dia. Saya nak pulangkan balik. Kalau dia kata saya halalkan pada awak, alhamdulillah. Itu kita dengan manusia.
Kalau kita hutang dengan manusia kita bayar, kalau hutang dengan Allah takkan tak boleh bayar. Dan takkan tak kena bayar. Apa hutang dengan Allah? Zakat kena bayar. Puasa tak puasa dulu kena qada. Itu nama hutang dengan Tuhan. Kita solat tak solat, solat qada balik. Sebab Nabi sebut tadi, buat balik, bayar balik. Ikut dengan kebaikan. Ni yang orang tak faham, tuan-tuan. Ya, dia kata tak ada. Kalau begitu senanglah. Tinggalkan semayang. 40 tahun tak semayang. Dah beruban segala rambut, beruban dah tua tak larap, jalan pun dah bertongkat. Ya Allah, aku bertaubat. Amin. Senanglah macam itu hidup. Tuan-tuan, jadi bila kita sebut tentang hasad, orang yang hasad, walaupun dia pakai serban elok, pakai jubah elok, tapi kalau dia hasad, Allah tak terima, tuan-tuan. Walaupun dia puasa Syaban. Saya di atas pentas, tuan-tuan di bawah pentas. Kita sama je, tuan-tuan. Sama je. Kita macam headwind tau. Kita serupa, sama je. Saya yang ada janggut dengan tuan-tuan yang tak ada janggut, sama je. Di sisi Allah, sama je. Saya yang pakai songkok putih dengan tuan-tuan yang tak bersongkok, serupa je. Saya yang pakai baju kemeja dengan tuan-tuan yang pakai jubah, sama je di sisi Allah. Saya ni orang miskin, tuan-tuan orang kaya, sama je. Tuan-tuan orang kaya, saya orang miskin. Saya orang kaya, tuan-tuan orang miskin, sama je. Kita di sini putih, gelap, hitam, sama je. Yang Allah nilai kita itu ialah inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Malam ni di Stadium Bedok saya akan cerita tentang takwa. Apa makna takwa? Sebab ada orang faham takwa tu hanya takut pada Allah. Yang Allah nak tengok kita ni, tuan-tuan, ialah amalan takwa kita. Kalau saya pakai serban besar, janggut saya panjang sampai ke pusat, kalau hati saya penuh dengan hasad, Allah tolak amalan. Apa makna hasad? Hasad maknanya ialah menginginkan nikmat yang dapat pada orang lain, nikmat itu hilang. Itu hasad. Kita tengok keluarganya bagus, suami isterinya bagus, kita nak supaya mereka ni bercerai, itu nama dia hasad. Kita tengok kedai dia laris, kedai dia maju, kita minta bisnes dia lingkup, itu hasad. Kita ada sekolah madrasah ni, tuan-tuan, di tengah-tengah bandaraya hebat ni, tiba-tiba ada madrasah yang belajar agama 54 tahun, Masya Allah, yang mengajar kepada ratusan ribu orang Islam. Tiba-tiba kita nak tengok madrasah ni tutup, itu nama dia hasad. Berapa banyak, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, buka dalam internet. Baru ni saya berceramah di satu tempat, bukan di Singapura, di Malaysia. Sebab mereka nak robohkan sekolah agama rakyat. Yang nak robohkan sekolah itu ialah orang Islam. Pelik, tuan-tuan. Saya pelik. Saya sangat pelik. Sekolahnya dah tertegak, pelajar-pelajarnya dah ada. Tiba-tiba datang orang Islam, robohkan sekolah ini. Sebab sekolah ini mengambil padang permainan sebagai sekolah. Pada permainannya luas. Mario Balotelli pun boleh main ke padang tu. Sikit punya luas ke padang ni. Fabregas pun boleh main lagi. Bangunan sekolahnya di sini, padangnya nun sampai ke lori merah, tuan-tuan. Sikit punya besar ke padang dia. Saya ceramah di padang tu, tuan-tuan. Saya ceramah di atas Hilux, Toyota Hilux. Ramainya orang datang.
nak mempertahankan sekolah agama rakyat. Tapi ini yang berlaku tuan-tuan, ini yang dikatakan hasad. Hasad ni akan ada dalam hati manusia. Perasaan marah, perasaan hasad, dengki, khianat, jealous, sayang, pengasih, penyantun, semuanya ada dalam diri kita. Dalam diri saya ada hasad. Dalam diri tuan-tuan pun ada hasad. Cuma nak tengok hasad kita itu kita nak tonjolkan atau tidak. Serupalah tuan-tuan, dalam diri kita semua ada kencing manis. Semua ada diabetes ni. Cuma kuat atau tak kuat. Bila dia tak jaga makan, bila dia tak jaga minum, bila dia tak jaga tidur, bila dia tak jaga kesihatan, kencing manisnya akan naik. Semua orang ada kencing manis. Ada juga orang yang kencing masam. Saya kencing manis saya tak takut. Kencing manis masam pun saya tak takut. Yang saya takut kena kencing. Yang tu yang takut tuan-tuan. Kena tipu. Itu nama dia kena kencing. Tuan-tuan, banyak orang yang hasad. Kadang-kadang agama dia sendiri pun dia tak nak tolong. Sedangkan Allah dah berfirman, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tuan-tuan ni untung datang ke madrasah Wak Tanjung. Tadi dia orang edarkan tabung. Saya tengok ramai yang berebut. Tuan-tuan masukkan duit dalam tabung itu sebenarnya bukan tolong sekolah. Kita tolong diri kita balik. Ada orang yang tabung itu pun dia hasad. Banyak ke korang dapat collection Ustaz Kazim datang? Dapatlah sikit. Ada yang hasad tuan-tuan. Saya tak faham lah orang Islam ni tuan-tuan. Duit itu bukannya dapat kepada murid. Duit itu bukannya dapat kepada guru-guru. Tak dapat. Duit derma tuan-tuan. Duit wakaf tuan-tuan. Duit sedekah tuan-tuan. Dapat pada tuan-tuan balik. Sebab Allah kata dah tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah pada kamu. Allah janji, Allah tambah. Ustaz, saya dah masukkan semalam dekat sekolah tu $1,000 Ustaz. Hari ni saya pergi tengok dekat bank, tak bertambah pun. Ini pun huru-hara juga tuan-tuan. Dia tak faham apa maksud tambah itu. Yang pertama saya terangkan dulu. Apa makna syukur? Syukur bukan makna Alhamdulillah. Semata-mata. Itu lafaz. Alhamdulillah. Itu lafaz. Yang tuan-tuan tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk 1961. Filem Sarimah mula-mula berlaku. Yang nyinson masa kaji semarin saya. Sarimah bawa kain, basuh kain dekat dengan pokok kurma. Keluar air pada pokok kurma. Dia siap menyanyi lagi. Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. 18 harakat. Punya panjangnya dia bersyukur. Itu lafaz. Ada orang faham bersyukur ni ialah buat jamuan. Kalau bulan Ramadan dia buat iftar. Dia faham bersyukur ni ialah bagi orang makan dekat-dekat anak Ramadan. Dia panggil orang datang makan dalam bulan Syaban. Saya bersyukur. Dia bagi makan. Semayang tidak juga. Bila dia datang orang masjid, datang makan di rumah dia, orang masjid tanya dekat dia, engkau ni buat kenduri kesyukuran ni sambil lap mulut, lap dengan tisu tu imam. Kenduri apa kamu buat? Sebenarnya tu imam, Tuhan bagi rezeki pada saya. Saya pergi kerja, tengok kereta accident, ambil nombor, saja-saja tikam, kena gitu dia. Tuhan nak bagi rezeki betul tu Imam Wahid.
Astaghfirullahalazim. Inilah yang saya buat kenduri kesyukuran ni. Tok Imam tu 4 malam tuan-tuan duk jolok mulut pergi muntah balik. Benda haram ni kata dia. Celaka punya orang kata dia. Astaghfirullahalazim. Itu bukan syukur semata-mata. Syukur maknanya buat ibadat. Allah dah bagi dah pada kita kemudahan. Buat ibadat. Apa lagi yang menghalang kita buat ibadat? Kereta kita ada. Rumah kita ada. Apa saya tak buat ibadat? Allah dah mudahkan banyak benda dalam hidup kita. Semayang subuh, jangan cakap tak sedar. Kita ada jam yang boleh mengejutkan kita. Kita ada handphone yang boleh mengejutkan kita. Kita boleh set. Masya Allah. Semalam saya baca surat khabar tuan-tuan. Tandas pun ada setting dia tu tandas. Astaghfirullahalazim. Boleh tekan-tekan nak kelajuan tahap mana. Tekan gitu. Macam komputer tandas tuan-tuan. Hei, hebat gila tandas ni. Silat-silat tolong gosok ke maknya tak lama lagi. Dia keluar jari ke bawah tu. Guduk. Ya Allah. Kalaulah begitu mudah dan banyaknya nikmat yang Allah bagi, apa yang menghalang kita untuk ibadat? Allah tanya dekat Iblis, mana'aka? Apa yang menghalang kamu? Antas juda iz amartuka. Ketika aku perintahkan kamu tunduk pada Adam. Apa alasan kamu tak mau tunduk? Apa yang menghalang kamu? Iblis jawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku dicipta daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Api lagi bagus dari tanah. Kata Iblis. Sekarang kita tanya pada diri kita, mana'aka? Apa yang menghalang kamu daripada kamu beribadat pada Allah? Apa yang menghalang? Apa benda yang menghalang kita? Sakit menghalang Ustaz. Sembahyang atas kerusi. Masalah dia, saya tak boleh duduk atas kerusi. Saya terpaksa berbaring sembahyang atas katil. Saya tak boleh angkat tangan Ustaz. Tak boleh angkat tangan. Sebut Allahu Akbar je. Ustaz, saya tak boleh sebut Alhamdulillah. Mulut saya Ustaz tak boleh cakap Allah. Cakaplah hati. Dalam hati pun saya tak boleh cakap Ustaz. Tunggu nak matilah kamu ni. Sampai dalam hati pun dah tak boleh cakap. Itu confirm nak mati nama dia. Apa yang menghalang kamu puasa? Saya sakit. Kalau sakit, buka puasa. Nanti qada. Saya disahkan oleh doktor Ustaz, langsung tak boleh puasa. Kalau begitu bayar fidyah. Yang ini bab puasa ni tuan-tuan, saya akan ajar besok di kursus kita besok di Singapura, Orchid Club, Country Club, besok pagi. Bagi tuan-tuan yang mana belum ada tiket, dapatkan tiket pada kaunter tu. Kita akan ada 2 sesi, pagi dan petang. Pagi cerita bab sembahyang jamak. Tuan-tuan ni rajin ke Malaysia. Jamak kadang-kadang tak tahu. Saya buat satu contoh. Saya ni orang Singapura lah, katalah kan, duduk Singapura. Kita ni orang Singapura. Nak pergi ke Ipoh melawat sekolah Ustaz Kazim. Boleh tak jamak dan qasar? Melawat sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok orang miskin, nak tengok anak yatim belajar. Boleh. Bagus. Boleh gila buat. Saya pergi naik kereta dengan girlfriend saya. Belum kahwin. Perginya nak tengok sekolah Ustaz Kazim, macam mana sekolah dia. Tapi perginya bawa kereta RX-7 Mazda naiknya. Yang perempuan tadi duk main peha saya main peha dia. Tangan sebelah kanan bawa steering, tangan sebelah kiri duk raba, ngorang raba. Boleh tak boleh saya buat sembahyang jamak dan qasar sepanjang perjalanan pergi dan balik dan menetap di sekolah Ustaz Kazim? Boleh tak boleh?
Ada yang geleng kepala. Geleng tu satu tak tahu. Satu lagi tak boleh. Jadi antara tak tahu dengan tak boleh, yang mana jawapan? Ada yang langsung tunduk. Jangan jawab. Nanti jawab salah, malu aku orang. Tuan-tuan, banyak orang tak tahu tentang sembahyang jamak dan qasar. Dia tak tahu. Orang jamak, dia jamak. Orang jimak, dia pun jimak juga. Tapi dia tak belajar dengan betul-betul. Kena belajar, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ke Ipoh, naik kereta. Sampai dekat, lepas tambak Johor dah masuk, immigration Johor semua dah masuk. Dah masuk Johor baru, anak telefon. Ayah, adik tercekik sudu. Balik cepat. Kita pun ghostan, patah balik. Sampai selesai saja checkpoint, kita pun buat sembahyang jamak dan qasar. Boleh ke tidak? Kita dah patah balik, boleh ke jamak? Ataupun kita dah sampai Melaka. Kita dah buat jamak dekat Johor, dekat Melaka. Tiba-tiba anak telefon. Ayah, adik tercekik camca, baliklah cepat. Boleh tak boleh? Kita sembahyang jamak dan qasar. Sah ke tidak? Yang ni kena belajar, tuan-tuan. Ya, takut kita ni tidak tahu. Bila kita tidak tahu, masalah besar kita tu. Sembahyang kita kena qada, tak betul. Baik, kembali kepada hasad tadi, tuan-tuan. Jangan kita hasad pada benda agama. Kerana hasad pada orang agama, hasad pada benda agama, hukum dia fasik. Dengki kepada sekolah ni fasik, tuan-tuan. Bila sebut fasik, amalan tak diterima. Tapi Ustaz, bulan Syaban ni, saya sedekah banyak Ustaz. Ditolak sebab kamu hasad. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalau kita bersyukur, Allah janji. Allah bagi lagi nikmat. Apa dia nikmat yang Allah nak bagi? Pertama, mungkin Allah bagi sihat. Tuan-tuan nak sihat ke nak duit? Jawab soalan. Nak sihat ke nak duit? Ada yang jawab dua-dua. Mana dua-dua? Tu empat-empat tu. Dua-dua jari kamu angkat, dua-dua tangan. Ustaz, saya nak dua-dua Ustaz. Pilih nak sihat atau nak duit. Kita akan memilih kesihatan. Sihat tidak ternilai harga dia, tuan-tuan. Kita sedekah hari ni $10, $100 untuk sekolah. Apa ada? $100 tuan-tuan boleh belikan kesihatan. Saya ni tak sihat ni, tuan-tuan. Saya ni ada diabetes sejak 10 tahun dulu. Betapa banyak nikmat yang saya tak dapat. Dulu masa saya kecil-kecil, saya orang susah. Saya orang miskin. Mak saya cuma naik basikal, pergi mengajar orang, baca Quran, jadi ustazah. Orang susah. Adik-beradik ada 7 anak-anak yatim. Saya yang ke-7. Yang sulung kakak 12 tahun. Saya yang ke-7. Umur saya 8 bulan. Susahnya hidup, tuan-tuan. Tahun 73, tuan-tuan, masa itu. Sampailah, tuan-tuan, masa saya sekolah, masa saya umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nampak rasa susah. Sebab tu kami, bila hari raya, bila datang bulan Ramadan, bila datang bulan Syaban macam sekarang ni, baju baru tak ada. Tapi kami tak pernah marah mak kami. Sebab kami tahu mak kami susah. Tak pernah nak merengek mak, nak angry bird. Memang angry bird tak ada pun zaman tu. Kami tak minta kasut baru, tak minta baju baru. Sebab kami tahu kami orang susah. Bila hari raya, tuan-tuan, biasalah di kampung masa itu. Singapura mungkin tak ada kampung orang masa. Bila hari raya, datang orang jual aiskrim. Kelingkong jual aiskrim. Tengok je. Nak beli, tak ada duit. Nak beli, tak ada duit. Benar, tengok. Saya masih ingat umur saya 7 tahun. Mak saya buat cucur. Buat cokodok. Saya tugas saya ialah ambil 7 letak tepi. Ambil 7 ketul letak tepi. Ambil 7 ketul letak tepi. Jadikan 7 kumpulan. Sebab adik-beradik 7 orang. Abang ambil 7, kakak ambil 7, abang ambil 7, kakak ambil 7.
saya tukar agihkan 7. Seorang dapat 7 ketul cok kodok. Punya susah tuan-tuan. Nak makan aiskrim tak boleh sebab tak ada duit. Sekarang dah ada duit dah. Aiskrim pun berlambak lah. Tak boleh makan pula. Kencing manis. Aduh, pening kepala aku. Tapi kadang-kadang lepas geram, balon juga. Lantak kamu lah. Dia tak pun dah sakit. Nikmat tuan-tuan, nikmat sihat. Tuan-tuan ni untung sihat. Cuba kita melawat saudara kita di hospital. Ni, kut hidung ni. Tuan-tuan pernah tengok ada orang masuk susu kut hidung? Tuan-tuan jangan tengok masa dia dah masuk. Tuan-tuan kena tengok masa nurse masukkan. Baru tahu. Ngilu tak ngilu. Geli tak geli. Naik bulu roma. Dia masuk sini. Dia tekan. Kadang-kadang nurse tu marah lagi. Telan lah. Leo. Cepat. Telan lah. Ya Allah. Garang. Gila nurse ni. Masa itulah masuk. Tuan-tuan sekarang sambil dengar ceramah pun boleh makan. Nikmat tu. Masuk je tempat ceramah, air kotak lagi. Sambil dengar ceramah Ustaz Kazim, kuncang. Ustaz Kazim minum apa belum? Dia dah ada 2 kotak lah. Dah dapat dah sekotak, dia tengok tak cukup, dia pusing ke belakang, dia masuk lagi sekali. Dapat 2 kotak dia, tuan-tuan. Bukan orang sini, ni di Afrika ni, tuan-tuan. Nikmat. Dengan sebab kita sedekah, nikmat sihat Allah bagi. Apa kita takut? Kadang-kadang dengan nikmat sedekah, kita dapat apa? Allah bagi keluarga bahagia pada kita. Tuan-tuan banyak duit nak buat apa kalau anak bermasalah dengan dada, dengan perangai buruk. Duit yang begitu banyak habis diubatkan dengan dada. Tuan-tuan tak susah hati tengok anak tuan-tuan tu dia hidung. Udah beranting-anting dekat hidung. Tadi saya sampai dekat hotel tadi tengok, ya Allah, di sini satu subang, di sini subang. Itu belum dia buka lidah lagi, ya. Subang pun ada dekat lidah dia. Macam mana nak makan nasi itu banyaknya subang? Sini nasib baik bukan orang kita. Sini. Astagfirullahaladzim. Ni sangkut di sini. Buatnya kalau tersangkut paku, tuan-tuan. Rabak hidung dia, tuan-tuan. Tuan-tuan selesa ke dapat anak macam itu? Tatunya penuh di badan. Araknya diminum. Allah tak bagi rezeki anak yang soleh pada kita. Sebab itu kita kena buat baik. Mungkin Allah bagi rezeki suami isteri yang baik. Bukankah Nabi dah cakap pada kita? Nabi kata siapa-siapa yang dapat isteri yang soleh, dia telah mendapat separuh daripada nikmat dunia. Nikmat dunia bila dia kahwin separuh. Separuh lagi bila dia dapat isteri yang solehah. Dia dapat suami yang soleh. Dia telah mendapat semua dunia ni. Bila kita kahwin dan bila kita ada suami dan isteri yang soleh-solehah, sebenarnya kita telah mendapat satu dunia. Isteri yang soleh lebih baik daripada televisyen. Dia menghiburkan kita lebih baik daripada DVD player, tuan-tuan. Dia adalah teman kita berbicara yang sangat menyeronokkan. Kalau kita dapat isteri yang solehah, tuan-tuan, makanan kita adalah barakah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang baik sebab dia didik dengan penuh keimanan. Dengan sebab kita dapat isteri yang soleh, tuan-tuan, Nabi kata macam kamu dapat dunia. Waktu kita susah, dia hiburkan. Waktu kita menderita, dia tolong. Waktu kita sunyi, dia adalah teman. Cuba tuan-tuan tengok pasangan buta. Mungkin di Singapura dia tak ada kot. Pergi Kuala Lumpur. Suami isteri buta, tuan-tuan. Tapi jalan. Elok je berjalan. Suami duduk depan. Isteri pegang bahu suami. Padahal dua-dua buta. Suami bertongkat.
Isteri pegang. Jauh lagi abang, mana nak tahu aku membuta, dua-dua orang berjalan. Tapi tak ada gaduh-gaduh. Allah bagi, walaupun buta, tapi Allah bagi, Masya Allah, pendapatan tak tetap. Tapi mereka bahagia. Mereka tidak ada slip gaji. Pendapatan tetap tak ada. Gaji dia orang di mana? Main Roland. Testing 1, 2, 3. Pendapatan mereka ialah jual tisu. Tapi anak-anak ada. Duduk tepi jalan main muzik, tuan-tuan menyanyi, jual tisu je. Sambil orang dengar lagu, orang beli tisu. RM1, 50 sen, RM2 orang bagi. Orang ambil tisu satu. Itulah yang dia bubur dalam beg dia, dia galah jalan pula. Subhanallah. Bahagia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak bahagia, butakan dua-dua mata. Pergi jalan tuan-tuan. Itu namanya gengong. Ini kan dibutakan pula. Dua-dua buta. Satu isteri dia pegang mikrofon menghadap ke Johor. Suami pula pegang sini menghadap ke Indonesia. Satu sana, satu sini. Isteri duduk menyanyi. Cuba tengok isteri dia menyanyi. Semenjak kita berpandangan. Bila mata dia nampak agak. Mata bertemu menggoda kalbu. Bila mata dia bertemu tuan-tuan, dua-dua buta. Orang Perak kata nampak benar nipunya tuan-tuan. Subhanallah. Allah bagi suami akak-akak. Allah bagi rezeki suami yang penyantun. Tak bahagia lah. Apalagi yang kita nak. Anak tak ada, mak tak ada, bapak tak ada, tapi kita ada suami. Ya, tapi kita ada suami. Suami yang baik. Saya pernah tengok satu suami yang bahagia dengan isteri dia cuma setahun. Dia kahwin, dia bawa isteri dia pergi ke Mesir. Bila balik ke Mesir, saya tengok isteri dia sudah mulai macam. Dalam macam setahun je duduk sana balik. Saya kata, apa hal yang tak balik ni? Isteri dia tengok, Ustaz Kazim. Apa hal dia ni? Apa hal isteri kamu ni, Zaujah Henta ni, kenapa? Inilah sebab anak balik. Isteri dia tak sihat. Dia masuk dalam piramid yang bawah tanah tu. Dia pergi melawat piramid Firaun. Keluar dah. Naik. Udah tak betul. Dia kata dia bawa lah. Baru sampai Mesir. Duduk, belajar lah. Pun pergi melancur. Pergi ke piramid Giza apa semua. Dia pergi lah. Dia turun ke bawah. Tangga bawah dalam gelap terowong tu. Duduk dalam tu dan jerit. Dia sampai ke atas. Bukan sampai ke atas. Dia sampai ke Malaysia. Kan? Benda tu dah berlaku 10 tahun dulu. Tapi suami dia tidak ceraikan isteri dia sampai sekarang. Tak cerai. Dia tetap bela isteri dia walaupun dia cuma sempat bahagia dengan isteri dia setahun. Kadang-kadang dia datang rumah saya, dia letak tangan begitu. Kenapa Syekh? Isteri anak lari pula, tak tahu pergi mana lah. Bila lari, keluar pada rumah. Bila tak ingat, keluar pada rumah. Satu taman dia pergi cari. Kadang-kadang keluar dari taman. Pergi ke bandar dia cari. Kadang-kadang isteri dia duduk kat pondok bas. Kadang-kadang isteri dia meraya dekat tempat pasar raya beli belak. Dia pujuk, bagi makan ubat, letak kat rumah. Tuan-tuan, kadang-kadang isteri dia kena ikat tuan-tuan. Tapi tetap dia tak ceraikan isteri dia. Saya jumpa dengan bapak dia. Bapak dia kata carilah bini lain. Carilah perempuan lain. Isteri dia kata, suami dia kata tak nak. Anak dia kata tak nak. Ni rezeki tuan-tuan. Bapak perempuan ni dah mati. Mak perempuan ni dah mati. Tapi Allah wakilkan kepada dia seorang suami yang boleh bela dia begitu baik, begitu cantik. Masya Allah. Kita tak tahu apa yang Tuhan nak bagi rezeki pada kita tuan-tuan. Sebab tu jangan takut. Jangan hasad.
Saya minta pada tuan-tuan, bulan Syaban ni jangan asal-asal. Masing-masing dah ada rezeki yang Allah bagi. Masing-masing dah ada kedudukan yang Allah Ta'ala bagi. Tugas kita ialah teruskan ibadat. Tuan-tuan, saya tengok sekolah tuan-tuan ni, Masya Allah, 54 tahun tuan-tuan. Kadang-kadang sekolah ni lebih tua daripada kita. Inilah sebenarnya yang kita kena faham. Pahala begitu banyak. Kalau tuan-tuan ni jadikan ini tempat untuk anak-anak kita belajar. Kadang-kadang barakahnya sesuatu tempat kerana adanya sekolah-sekolah ni tuan-tuan. Baru ni di Malaysia Jerbu 3 minggu tak hujan. Tempat saya 3 minggu tak hujan. Panas. Tuan-tuan tahu kenapa Allah turunkan hujan? Pertama, Allah tak turunkan hujan sebab apa? Maksiat banyak. Allah stop hujan jangan turun. Yang kedua, zakat tak bayar. Yang ketiga, kerana putus silaturahim, selalu bergaduh. 3 sebab ni tuan-tuan, Allah tahan hujan. Allah tahan hujan jangan turun. Tetapi kerana ada ibu-ibu yang menyusukan anak-anak, Allah turunkan hujan. Allah kesian pada ibu-ibu yang menyusukan anak kecil. Tetap Allah turunkan hujan macam kita ni. Kalaulah tak ada ibu-ibu yang menyusukan tuan-tuan, Allah tak mau turunkan hujan pada kita. Jadi tuan-tuan kena ucap terima kasih pada makcik-makcik yang ada menyusu anak. Umur 58 duk menyusu anak lagi. Subur sungguh. Yang kedua, turunnya hujan ni kerana apa? Kerana orang-orang yang macam inilah. Yang pagi petang duk sebut kalimah Allah, yang siang malam duk baca kalimah Allah, hadis Nabi duk baca, duk berjihad dengan ilmu agama. Kita tak boleh mengajar macam mereka. Kita tak boleh belajar macam mereka. Tetapi kita boleh tolong mereka. Kalau kita boleh bayar bulan-bulan, televisyen kita boleh bayar bulan-bulan, handphone kita boleh bayar bulan-bulan, kenapa kita tak tolong sekolah-sekolah macam ini bulan-bulan? Yang datang hari ini 1,000 orang sekarang. 1,000 orang kalau bagi seorang $10, setiap bulan 10,000. Clear api air tuan-tuan. Api air clear. Tuan-tuan hanya perlu daftar kepada Tuan Mudir. Saya nak derma $10 sebulan. Setiap bulan. Dapat 1,000. Masya Allah. $10,000 tuan-tuan. Dah lepas dah bayar bil api, bayar bil air. Ini yang kita kena ada. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah bagi pada kamu, kamu pulangkan balik pada Allah. Dan Allah cuma minta sikit saja. Mimma, sikit je. Tetapi sikit dalam bentuk ramai-ramai yang pakat buat. Ramai-ramai yang buat. Yang ini yang saya cakap pada tabung haji. Di Malaysia yang nak pergi haji tuan-tuan, yang daftar nak pergi haji saja dekat 1 juta orang. Dekat 1 juta. Yang daftar nak pergi haji 1 juta. Bila tarikh dia boleh pergi? 2049 mengikut kota. Sekarang 2012, maknanya 37 tahun lagi. 37 tahun. Kalau saya 60 tahun sekarang, 97 umur saya baru boleh pergi haji. Itu pun kalau panjang umur. 97 tuan-tuan. Saya rasa postman pun alamat pun dah bertukar. Dia hantar ke rumah ni, mana rumah Osman Ghazali ni, di mana ni? Pergi straight, belok kanan. Jauh sikit dalam hutan itulah dia. Postman cakap itu kubur. Iyalah, dah tukar alamat ke kubur dah sekarang ni. Kalau 1 juta orang, tuan-tuan darab dengan 10,000 orang yang mendaftar untuk pergi haji, RM10,000 untuk buat haji, darab 1 juta, ada berapa puluh bilion duit kita. Berpuluh bilion tuan-tuan. Hebat duit orang Islam ni. Tapi kita tak gerakkan wang itu. Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala turunkan hujan? Kerana adanya binatang-binatang ternakan yang kehausan, yang kelaparan. Kerana ada benda itulah Allah Ta'ala turunkan hujan.
Tuan-tuan, sekarang kita berada di pusat pendidikan ini. Pusat pengajian ini. Madrasah ini, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya madrasah ini terus berkembang. Terus kekal. Terus buat pengajian. Dan terus lagi Allah Ta'ala bantu. Saya cakap, tadi Ustaz cakap pada saya, Tuan Mudi cakap pada saya. Macam mana sekolah ni boleh berjalan? Bantuan bukannya ada sangat. Ustaz cakap bantuan daripada Allah, Ustaz. Allah yang gerakkan hati-hati umat manusia, umat Islam tolong. Alhamdulillah boleh bertahan. Itulah jawapan yang saya bagi. Sekolah saya macam tu juga. Bukan ada bantuan apa pun. Tetapi dengan bantuan Allah Ta'ala menggerakkan hati tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala menggerakkan hati tuan-tuan untuk bersedekah, untuk berwakaf, itulah tanda-tandanya Allah telah memilih tuan-tuan. Bukan semua orang dapat, tuan-tuan. Kadang-kadang apa yang tuan-tuan buat hari ini dan akan datang, bukan Allah balas sekarang. Allah balas nun di dalam tanah nanti. Tapi sayang tuan-tuan, masa dia nak mati baru dia nampak. Sebab tu ada satu orang lelaki-lelaki, masa dia mati dia ada cakap beberapa benda. Selepas dia dikebumikan, Rasulullah tanya pada sahabat, sebelum dia mati apa yang dia cakap? Rasulullah, sebelum dia mati, laki-laki ni cakap, kalaulah yang baru, kalaulah yang baru. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kalaulah yang baru. Kata Rasulullah, satu hari dia pergi sembahyang subuh. Dia pakai baju tebal. Baju tebal yang dia sedia pakai. Dia masuk dalam masjid. Cuaca pada masa itu sangat dingin. Ada seorang laki-laki yang pakai baju nipis, menggigil kesejukan. Lalu dia ambilnya bajunya, diselimutkan laki-laki tadi. Dia kata, aku hadiah pada kamu. Masa dia nak mati, Allah tunjukkan pahala, dia selimutkan laki-laki tadi. Pahala dia sedekah. Kain yang dia pakai. Besarnya pahala. Lalu dia bercakap, kalaulah aku bagi yang baru, kalaulah yang baru, kalaulah yang baru, lagi banyak pahala aku. Apa lagi dia cakap, kata Rasulullah. Rasulullah dibagi tahu, dia cakap kepada Rasulullah, kalaulah semua, kalaulah semua. Apa sebab dia kata kalaulah semua ya Rasulullah? Kata Rasulullah, satu hari ada orang miskin datang minta derma pada dia. Minta makan, lapar. Di rumahnya cuma ada seketul roti. Isteri, dia tanya pada isteri dia, nak bagi semua ke yang? Isteri dia cakap, abang, kita pun nak makan, bagi separuh. Separuh untuk kita, separuh untuk dia. Masa dia nak mati, malaikat Allah Ta'ala tunjukkan pahala dia sedekah setengah roti. Besarnya pahala setengah roti. Kemudian dia cakap, kalaulah semua, kalaulah aku bagi semua roti, lagi besar pahala aku dapat. Dah dekat nak mati baru dapat, tuan-tuan. Sekarang ni kita dah tahu dah benda ni sebelum kita nak mati. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit sekarang, bagi semua sekarang, tuan-tuan. Kalau ada makanan sekarang, bagi semua, tuan-tuan. Contohlah saya buat. Allah Ta'ala akan tolong kita nun dalam tempat yang sangat sempit. Dalam kubur. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Berbaris sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Saya dah rakamkan album dengan Rabbani. InsyaAllah akan dilancarkan bulan Ramadan nanti. Dapatkan di pasaran. Pastikan yang original.